Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sebentar tadi kita telah pun menyaksikan suatu upacara yang amat penting yang juga bersejarah dalam konteks persiapan kita untuk menghadapi pilihan raya umum atau pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Paluan gendang sudah pun dilakukan sebentar tadi. Dan ini bermakna bahawa khususnya kita yang ada di Terengganu sudah pun bersiap siaga untuk bertempur dalam suatu medan perjuangan yang amat penting dan getir agar dalam pilihan raya negeri akan berlangsung bukan saja di negeri Terengganu tetapi di 5 buah negeri yang lain. PAS khususnya di Terengganu dan juga di Kelantan dan Barisan Nasional yang bertanding di 4 buah negeri yang lain insya-Allah akan memperolehi kemenangan yang besar dalam PRN ini insya-Allah. Allahu Akbar. Saya kira pada malam ini dengan kehadiran yang sebegitu ramai melaut, saya tak dapat nak kira berapa ribu yang hadir di sini dan juga yang menonton secara live di dalam TikTok, Facebook, Instagram yang disediakan secara langsung ini. Satu manusia yang saya fikir tidak dapat tidur. Bukan saja untuk malam ini, sepanjang tempoh kempen pilihan raya ini. Siapa dia? Siapa? Pandai orang Terengganu. Karena melihat apa yang sudah pun berlaku dalam PRU yang baru lalu, yang mana gabungan parti-parti dalam Perikatan Nasional PAS bersatu dan gerakan yang telah bekerja keras mencipta satu rekod pencapaian yang tak pernah dicatat dalam sejarah gabungan Perikatan Nasional selama ini. 78 kerusi telah pun kita menangi. Cuma ada 4 kerusi di Sabah tu ada buat hal sedikit. Ini adalah satu pencapaian yang agak luar biasa. Bukan saja luar biasa dari segi bilangan, tapi luar biasa dari sisi sokongan rakyat. Luar biasa pada sokongan orang Melayu, Islam dan Bumiputra di dalam negara kita. Dikatakan bahawa hasil daripada pilihan raya umum yang lepas, hampir lebih kurang 80% umat Islam Melayu dan Bumiputra menyokong kepada Perikatan Nasional termasuk PAS di negeri Kelantan dan juga di Terengganu ini. Alhamdulillah. Dan situasi keadaan yang baru berlangsung beberapa bulan ini masih kekal. Macam yang kita lihat pada malam ini, yang sudah pun berlaku di banyak-banyak tempat di negeri-negeri lain, melaut manusianya. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, Panglima Perang kita di Pedah, Datuk Sanusi membuat perhimpunan besar dalam stadium, saya kira hampir 100,000 yang telah hadir bersama-sama. Yang dibuat di peringkat kawasan-kawasan, di kawasan-kawasan parlimen di seluruh negeri-negeri yang mengadakan pilihan raya ini, jumlah kehadirannya lebih ramai manusia daripada kerusi. Malam ni tak ada kerusi bagus. Kerana di majlis yang ditaja oleh Kerajaan Madanon, saya pun tak tahu apa dia orang kata, lebih banyak kursi daripada manusia yang hadir dalam kempen. Sehingga di waktu mana saya berada di Shah Alam beberapa minggu yang lepas, berkempen, bukan berkempen mengadakan ceramah seperti ini besar-besaran di Shah Alam. Di sebelah sana dengan tidak terduga, juga dianjurkan oleh pihak parti yang dikatakan diteraju oleh Anwar Ibrahim. Tetapi bila mereka melihat jumlah kehadiran kita begitu ramai, di sebelah sana tak sampai 2,000 yang hadir,
Jadual dikatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim nak hadir dibatalkan. Kenapa? Malu. Jadi saya menyebutkan ini bukan kenapa, mukadimahnya saja. Untuk menyatakan bahawa sokongan rakyat yang ada pada PRU itu sehingga ini masih berterusan malahan meningkat. Rafizi, kenal ke Rafizi? Menteri Formula, dia kata dah tepu dah sokongan rakyat pada Perikatan Nasional, mana tak naik lagi dah, kata dia. Siapa kata? Dia kata, apa asas dan bukti yang telah pun dibuat dan dikumpul untuk menyatakan begitu? Sebenarnya kenyataan itu menunjukkan dia takut. Rafizi takut, Anwar takut, kulluhum ajma'in di sebelah Madanun dan Dua Tabi'i itu juga semuanya takut dan bimbang. Dan saya nak menyebutkan sebagai pengurusi Perikatan Nasional, ada 6 negeri menghadapi pilihan raya negeri ini. Ya, dia tidak ada kaitan dengan soal sama ada kerajaan pusat itu kekal ataupun tidak. Tapi keputusan yang akan dicatat pada hari akhir mengundi itu nanti akan diumumkan oleh SPR sekiranya dan insya-Allah 6 buah negeri yang kita tanding ini, kalau tak semua pun 5 buah negeri kita menang dengan cemerlang. Saya kira dia akan menggegar kerajaan yang di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, menunjukkan petanda, iaitu peringkat awal ni kerajaan yang ada di peringkat Putrajaya tidak mungkin boleh bertahan untuk lama. InsyaAllah kerajaan itu akan jadi kerajaan yang gagal dan satu tempoh masa yang tidak berapa lama lagi akan tumbang. Tidak dapat bertahan lagi insya-Allah. Kita doakan begitu saudara. Sebab itu keputusan pilihan raya di negeri Terengganu adalah amat penting. Kita tidak mahu kerajaan yang dipimpin pada hari berterusan. Saya lihat wajah-wajah orang Terengganu ni. Hok apa yang ada depan saya ni. Tak berapa ceria. Ceria satu hal kerana di peringkat kerajaan ini pimpinan menteri besar hebat. 20 manifesto yang telah pun disebutkan tadi dijanjikan telah pun sempurna dilaksanakan. Tahniah kita ucapkan pada kerajaan negeri Terengganu. Tapi yang kita rasa sedih ialah kerana pimpinan kerajaan persekutuan di bawah Anwar Ibrahim, kalau pada waktu dulu dia gelarkan saya sebagai kerajaan gagal, yang sebenarnya gagal pada hari ini ialah kerajaan yang dipimpin oleh PHBN yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Betul atau tidak? Kenapa gagal? Dah berapa bulan dah saudara? Berapa bulan dah? 7? Kata 8. Hampir 8 bulan beliau menajui negara sebagai Perdana Menteri. Terbentuknya yang apa dinamakan kerajaan perpaduan. Benarkah ada perpaduan? Betulkah ada perpaduan? Tidak. Karena terbentuknya kerajaan yang ada pada hari ini adalah gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Pakatan Harapan kita tahulah PKR yang Anwar Ibrahim ketuai. Ada Parti Amanah ke kalau tak silap saya yang dipimpin oleh Mat Sabu. Ada DAP yang diketuai oleh Anthony Loke. Tetapi gabungan yang terbentuk lepas pilihan raya itu termasuk juga ialah Barisan Nasional. Ini luar biasa. Kami yang ada di sini antara lain Dato' Anwar, Tan Sri Anwar, Hamzah, saya. Ini kumpulan yang sudah berhijrah. Tan Sri Anwar baru hijrah. Kami dah awal-awal. Hijrah paksa dan hijrah secara rela. Awal-awal lagi. Kita tahu di waktu awal UMNO tertubuh. Yang Tok Guru telah sebutkan tadi. Bagaimana sejarah bermulanya. Di situ lahirnya PAS. Kerana ada perbezaan pendapat.
Tetapi terbentuk waktu itu tidak lain dan tidak bukan untuk menentang Malayan Union. Untuk memerdekakan negara kita dari penjajahan British. Orang Melayu, Islam dan Bumi Putra bersatu hati untuk berjuang menentang penjajah. Sampai kita mencipta kemerdekaan. Dan selepas itu kita nak bangunkan negara kita ini sebagai sebuah negara yang maju. Aman, damai dan sejahtera. Itu sejarah lampau. Tetapi dalam pimpinan UMNO yang terkini, Zahid Hamidi yang telah berhadapan dengan 47 pertuduhan yang dia mesti pertahankan. Dia kena defense diri dia kerana akan dipanggil untuk mempertahankan tuduhan-tuduhan yang dihadap kepada beliau. Maka langkah yang telah diambil oleh Zahid Hamidi untuk bergabung bersama dengan Anwar Ibrahim. Kenapa dia buat begitu, saudara? RM10 kalau dapat jawab. Pasal nak menjaga leher. Kerana dengan pertuduhan itu diharapkan bahawa akan ada campur tangan pihak kerajaan untuk menyelamatkan dia. Sebab itu dia sanggup berkorban dan mengorbankan parti yang tertubuh yang saya tahu sejak dahulu lagi untuk memperjuangkan orang Melayu, menggadaikan prinsip perjuangan itu dan bergabung dengan parti yang selama-lama ini memang tak sebulu dan tidak sebulu dengan banyak pihak kerana parti DAP memperjuangkan Malaysia tidak mempertahankan banyak perkara pokok yang menjadi asas perjuangan kita orang-orang Melayu Islam di negara kita. Itu telah dikorbankan oleh Zahid Hamidi. Sebab itu dalam pilihan raya yang lepas, bila mana orang-orang yang menyokong UMNO memangkah pada Barisan Nasional, dia mengharapkan Barisan Nasional lah yang membentuk kerajaan. Pastinya mereka yang memangkah Barisan Nasional waktu itu tidak mahu bila dah dibentuk kerajaan dia bersama dengan DAP. Sebab itu pangkah BN dapat DAP, pangkah Zahid dapat Guan Eng. Adakah itu hasrat orang UMNO? Tidak. Tapi ini sudah berlaku. Sudah tidak ada lagi prinsip asas. Sepatutnya kalau saya berada dalam UMNO masa dulu, sudah banyak sebab musabab yang boleh menyebabkan pimpinan Zahid Hamidi ini dibuang dan disingkir daripada UMNO sebenarnya. Melanggar perlembagaan parti, melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, buat sesuatu menyalahi undang-undang, berhadapan dengan 47 pertuduhan. Macam mana dia boleh kekal sampai ke hari ini untuk jadi Presiden UMNO dan menjadi sebahagian daripada kerajaan berjawatan timbalan Perdana Menteri. Saya sebutkan ini nak memperingatkan pada rakan-rakan kita ahli UMNO. Tan Sri Anwar dah peringat tadi. Kami tidak bermusuh dengan ahli UMNO. Betul tak? Sebab mereka ini adalah saudara. Tetapi kalau mereka ini tak diperingatkan hanya kerana mereka sudah lama menjadi ahli UMNO, dan bila sampai PRN yang akan berlaku di Terengganu ni, UMNO masih berpegang dan berprinsip bahawa menyokong UMNO itu menjadi satu hukum wajib, kita nak peringatkan itu satu kesilapan yang besar. Kerana UMNO tidak seperti mana yang mereka fikirkan pada masa-masa dahulu, masih kekal seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Sebab itu, kalau balik pada soal pokok yang sebut tadi, kerajaan yang ada pada hari ini sudah tidak dapat mampu menunjukkan keupayaan dia untuk mentadbirkan negara. Harapan rakyat seluruh negara bila terbentuk kerajaan, tak kira apalah, sepatutnya bertanggungjawab. Sifatnya mesti beramanah, bersifat jujur, ikhlas, berbuat apa yang penting dan perlu untuk menyelamatkan nyawa manusia, untuk menyelamatkan ekonomi negara, untuk menyelamatkan kehidupan rakyat jelata. Tetapi apa yang telah berlaku dalam tempoh 7 ataupun 8 bulan ini? Satu pun tak ada. Kalau dalam bahasa Tamil dia kata, yilek. Yilek itu tak ada apa-apa. Bukan saja tidak ada apa-apa. Terbukti jelas bahawa banyak perkara yang telah dilakukan itu
Bukan saja tidak dilaksanakan dan ditunaikan, tak mampu dilaksanakan langsung. Malahan setiap kali Perdana Menteri membuka mulut menyatakan sesuatu, sebenarnya dia tidak buat apa yang dikatakan. Cakap tak serupa bikin. Saya nak sentuh satu perkara yang pada sehari dua ni ada kena-mengena dengan saya dan juga dengan Perdana Menteri. Saya dah keluarkan kenyataan pada hari ini kalau saudara baca. Ya, ini tentang keputusan yang telah pun saya buat sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Ya, daripada tahun 2020 sehingga 2021 antara tempoh tu satu keputusan besar yang kabinet di bawah pimpinan saya telah memutuskan selepas saja menerima laporan daripada satu pasukan petugas yang dibentuk untuk memperbaiki situasi dalam rancangan tanah yang disebutkan Felda. Badan itu dipimpin oleh Tan Sri Wahid Omar, membentangkan laporan yang agak terperinci tentang apa langkah-langkah yang perlu dibuat. Kerana Felda adalah salah satunya satu rancangan yang paling penting yang memberikan peluang hidup dengan pembangunan tanah bagi sebahagian besar orang-orang Melayu dan Bumi Putra di negara kita ini. Untuk beberapa tempoh selepas dia dilaksanakan, dia berhadapan dengan pelbagai isu, termasuklah hasil pendapatan para peneroka Felda yang kian merosot dan pengurusan dan tabir urus Felda yang tidak dibuat secara yang betul dan teratur. Jadi waktu itu saya memimpin negara dan saya memberikan perhatian antara lain ialah soal ni, rancangan pembangunan tanah yang penting. Dan antara keputusan yang telah pun kita buat ialah untuk membela para peneroka. Tadi disebutkan hampir 98,000 bilangannya, iaitu dengan menghapuskan hutang peneroka. Saya umumkan sejumlah 8.3 bilion ringgit yang mana peneroka ini telah berhutang dengan Felda itu dihapuskan. Tepuk tangan. Itu keputusan yang telah pun dibuat. Dan bukan saya umum cakap kosong. Sebagai Perdana Menteri Ketua Kerajaan, bila nak buka mulut tu mesti katanya benar. Betul? Tak boleh berbohong. Apa hukum berbohong? Ini suatu perkara yang tak boleh dilakukan. Sebab tu bila saya buat keputusan, dalam tempoh beberapa bulan selepas itu, maka keputusan itu dilaksanakan. Apa maknanya? Para peneroka yang hampir 100,000 bilangan tadi tidak perlu lagi membayar hutang pada Felda. Sebenarnya mereka tak pun bayar hutang dah lama dah. Pasal pendapatan mereka tak cukup, bayaran potongan pada Felda yang telah dibuat meninggalkan hanya wang yang sedikit, nak menampung keluarga, apalagi dengan masalah harga barang, macam-macam lagi. Maka sebahagian daripada mereka ini tak mampu untuk membayar. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Sebahagian besar daripada peneroka itu pun dah meninggal dunia. Kalau dalam perakaunan syarikat pun, kalau orang tu pinjam lepas tu dah berpuluh-puluh tahun ke bertahun tak bayar, maka pihak juruaudit akan nasihatkan supaya hutang itu dihapuskan. It is about accounting. Dan bila saya buat putusan itu, dah dilaksanakan, selesai, khalas. Tetapi baru ini Anwar Ibrahim berkata bahawa Muhyiddin cakap aja. Dia kata saya tak laksanakan. Maksud yang disebut itu, dia kata saya berbohong. Tetapi sebenarnya siapa yang bohong? Anwar yang berbohong. Anwar memfitnah. Kalau orang fitnah kita, apa kita nak buat? Apa dia? Saman. Terima kasih atas nasihat tu. Dia kata saya bercakap dan tak melaksanakan. Sedangkan sudah ada bukti yang jelas bahawa sudah pun dilaksanakan. Buktinya ialah apabila
soalan ini berbangkit di Parlimen. Menteri yang jaga Felda dan undang-undang ini ialah wanita namanya Azlina. Kenal tak dia? Kenal? Kenal, baguslah. Dia menjawab soalan yang dibuat oleh seorang ahli parlimen kita yang menyatakan bahawa Felda telah pun melaksanakan penghapusan bayaran hutang peneroka tadi sebanyak 8.3 bilion. Bukan sedikit. Tetapi dijelaskan juga kerana itu menyebabkan Felda menanggung beban yang besar, maka dia tidak berhasrat untuk baki hutang yang masih ada oleh peneroka itu dihapuskan. Yang dihapuskan lebih kurang 80% daripada hutang peneroka Felda. Itu jumlah yang besar. Dah dilaksanakan. Lepas itu kenyataan daripada Tan Sri Ede Jusoh. Ini orang besut, kawan saya. Mantan menteri dulu. Mantan pengurusi Felda juga. Tak tahu macam mana pengurusi Felda banyak datang dari Terengganu. Tan Sri Yusof Noor, Tan Sri Des. Yang baru ni Tan Sri siapa lagi? Sabri Cik. Ya. Dan diumumkan bahawa telah pun selesai. Jadi persoalan berbangkit sekarang ni ialah bila dia buat kenyataan. Dan dia buat kenyataan dah 2 kali saya lihat. Membuat satu kenyataan yang merupakan pertuduhan. Bahawa sebenarnya saya berbohong, saya cakap saja. Dia kata hari ini bahawa dia sudah sign satu cek berjumlah 900 juta untuk dibagikan pada Felda. Dia tak faham. Ini saya dah sebutkan Perdana Menteri ni tak tahu ke tak reti, kata orang bahasa orang Johor. Tak faham. Yang itu ialah soal sebahagian daripada apa yang dikatakan, iaitu bond. Islamic bond. Yang dikeluarkan, sukuk bond. Islamic sukuk bond. Yang dikeluarkan berdasarkan laporan yang saya sebut tadi untuk membantu memulihkan Felda, antara lain mengambil alih FGV yang kita tahu dulu telah pun agak hilang pegangan majoritinya, dibeli balik dengan wang yang telah pun diserahkan tadi dan bagai-bagai lagi usaha dan inisiatif yang dibuat untuk membaiki keadaan dan situasi Felda yang ada. Sebab itu adalah bond. Anwar Ibrahim, itu bond. Dia kat Putrajaya ni tak boleh tidur, dia dengar ucapan saya ni. Yang itu bond. Yang ini penghapusan hutang peneroka Felda. Lain. Takkan saya nak ngajar Perdana Menteri. Saya bukan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri. Ini satu masalah pada kita. Waktu awal-awal jadi Perdana Menteri, apa dia cakap? Dia kata kita pembangkang ni, saya lah dinamakan adalah dah mensakau duit kerajaan yang disediakan waktu zaman COVID 600 bilion ringgit. 600 bilion pun tak betul. 530 bilion. Dia kata saya sakau. Lepas turun daripada 600 pada 530 bilion, lepas tu turun pada 90 bilion, lepas turun pada 45 bilion, lepas tu turun pada 300 milion. Ini tuduhan berat. Suatu pembohongan besar. Yang terbukti tidak benar kerana Menteri Keuangan waktu itu yang masih ada dalam kabinet dia, Tengku Zafrul, beritahu tak ada apa-apa yang luar biasa, semuanya telah pun dijalan dengan teratur dan betul. Menteri dia kata gitu, Perdana Menteri dia tak faham. Dah 2 orang. Lepas tu yang baru-baru itu, lepas daripada itu dia kata, kita ni daripada parti pembangkang dapat duit judi. Bila mana kita menguruskan pilihan raya, judi mana? Saya tahu siapa yang banyak rapat dengan tukang-tukang judi. Saya tak nak buat tuduhan. Tapi pasti bukan bersatu, bukan PAS, bukan gerakan. Kenapa dia buat tuduhan? Dia sengaja nak buat tuduhan dan fitnah
kerana dia takut dengan Perikatan Nasional. Saya sendiri menjadi mangsa. Dibawa ke muka pergi SPRM, disiasat saya. Katanya bahawa saya telah mensakar wang yang banyak daripada projek Jana Wibawa, daripada Tan Sri Sep Mokhtar. Bohong. Saya nak sebut di hadapan saya sehingga jangan percaya. Tetapi kerana saya tidak boleh buat apa-apa, dibawa ke SPRM, dia tuduh saya. Yalah, saya terima hakikat, tapi saya tak buat apa. Dan terbukti bila mana disiasat, saya tak terima wang 1 sen pun. Tidak ada 1 sen pun masuk dalam poket saya untuk menuduh bahawa saya rasuah. Yang ada bukti ialah wang yang disumbang oleh beberapa pihak masuk dalam akaun Bersatu. Dibayar terus pada Bersatu. Diterima oleh Bendahari Bersatu. Dan wang itulah yang kita gunakan untuk membantu kita dalam pilihan raya yang telah pun kita langsungkan selepas pada masa yang lepas. Cuma sekarang akaun Bersatu dah dibekukan. Ada jutaan wang pun tak boleh belanja. Cuma nak minta tolong tolong kita dalam pilihan raya ini supaya dapatlah sikit banyak membiayai. Bukan pada apa, pasal kedudukan situasi kita agak sudah ditekan dengan begitu rupa. Ini tindakan yang zalim. Perbuatan-perbuatan yang tidak harus dilakukan. Kenapa? Kerana dia takut dengan Perikatan Nasional. Dia takut dengan PAS. Terutamanya dia takut dengan Bersatu dan gerakan yang gabungan ini telah memberikan satu, orang kata, bentuk gabungan yang begitu kokoh yang telah dapat mencapai kejayaan yang agak luar biasa pada hari ini. Sebab itu balik pada soal itu, walaupun itu soal pusat, dia ada hubung kait dengan negeri. Seperti Terengganu, kalau diharapkan pilihan hari penamaan calon besok, tak ada calon parti PH ataupun BN bertanding, menanglah kita semua 32-0. Menang tak bertanding. Tapi saya kira akan ada tandingan. Kalaulah pihak sana adalah hubung kait dengan apa yang saya dah sebutkan tadi dengan pimpinan pusat tadi yang tak seharusnya disokong, saya nak minta orang Terengganu yang ada di sini, saya tak bimbang. Ni 110% tentu sokong. Betul tak? Yang rakan-rakan kita yang ada di sebelah sana. Kalau dia pun UMNO tak apalah. Dia tak nak meninggalkan UMNO tak apalah. Tapi bila dia masuk tempat undi, dia pangkah kepada PAS. Kita pujuk dia. Tadi Tan Sri Pengurusi Tan Sri Hadi sebutkan soal kebimbangan kalau peratusan yang keluar mengundi itu agak tidak begitu tinggi. Dalam kajian yang kita buat di negeri Selangor baru-baru ini amat menggalakkan sebahagian besarnya anak-anak muda memberi kenyataan bahawa hampir 89% pengundi-pengundi Melayu Bumiputera akan keluar mengundi dan sebahagian besarnya akan menyokong pada Perikatan Nasional PAS Bersatu dan Gerakan. Alhamdulillah. Harapan saya ialah untuk negeri Terengganu hal yang sama. Dia ada di sini adalah barisan pimpinan di peringkat negeri, di peringkat bawah, di peringkat kawasan. Saya jangka bahawa tidak ada isu permasalahan antara hubungan parti-parti dalam komponen Perikatan Nasional. Betul tak? Tak ada problem PAS, tak ada problem dengan Bersatu, tak ada problem dengan Gerakan. Betul tak? Atas sebab itu saya yakin dan percaya bahawa kita boleh meraih kemenangan yang cemerlang, membantu kita menunjukkan kekuatan kita untuk berhadapan dengan situasi masa-masa hadapan yang lebih mencabar lagi.